Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jumpa lagi kita kali ini. Tadi saya telah pun menerangkan mengenai konsep lukisan asiometrik secara keseluruhan dan kemudian menunjukkan demonstrasi cara bagaimana untuk melakar dan kerjasama membuat aktiviti melakar bentuk lukisan asiometrik berdasarkan gambar ajar yang diberi. Dan kemudian saya juga tunjukkan cara bagaimana kita hendak melukis lukisan asiometrik berdasarkan daripada lukisan ortografik yang diberilah menggunakan kaedah unjuran. Okey. Baik, yang tadi kita lihat cara melukis lukisan asiometrik kaedah kotak. Yang ni pula saya akan tunjukkan cara melukis lukisan asiometrik kaedah kerangka lah ataupun kaedah frame. Frame. Di mana biasanya untuk kaedah frame ni digunakan untuk membina ataupun lukisan-lukisan asiometrik bagi objek-objek yang mempunyai bentuk apex lah. Apex ataupun dalam kata lain yang mempunyai puncak seperti piramid ataupun kon. Di samping itu juga kaedah frame ni lazimnya digunakan khususnya untuk melukis lukisan asiometrik bagi objek-objek yang berbentuk tidak sekata dalam asiometrik. Sefra, segitiga, bongkar-bongkar piramid dan sebagainya. So, ambil contoh di sini. Katakanlah inilah objek kita. Iaitu objek yang mana mempunyai bentuk yang tidak sekata dalam asiometrik. Boleh juga dikatakan sebagai bentuk piramid ni, piramid yang ada kat sini. So, yang bahagian atas ni katalah ini adalah pandangan pelan dia. Atas ni pandangan pelan. Yang di bawah ni adalah pandangan hadapan lah. Ini bentuk hadapannya. Dan kita nampak itu seperti seakan-akan piramid. Dan katalah daripada pandangan pelan dia nampak puncaknya ini ditandakan sebagai pusat asalan ataupun O. Kemudian di bawah ni, bucu bawah ataupun kalau di hadapan nampak di sini, ini ditandakan sebagai titik G. Dan sementara kita anggap katalah jarak G ke O pada keadaan sekata ni, dan rata adalah C lah. Dia boleh jadi apa-apa juga ukuran sebenarnya. C. Sementara G ke O pada pelan-pelan yang menegak ni adalah jaraknya D lah. D boleh macam apa pula. 3, 4. Tapi dalam yang sama, jarak D dengan jarak C adalah tidak sama. Okay, kemudian kita lihat pada pelan hadapan. Katakanlah bahawa tinggi bagi puncak piramid ini adalah E, seperti mana yang tertera di sini. So, bagaimanakah untuk kita melukiskan lukisan asiometrik bagi bentuk-bentuk yang tidak sekata seperti ini. Okey. Antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah yang pertama sekali, kita kena bedakan frame dahulu ataupun persegi pada bahagian-bahagian pada bentuk-bentuk yang terdapat di sini. Umpamanya pada pandangan pelan, kita bentukkan persegi supaya bentuk persegi itu membantu kita nanti untuk membina frame dia. Kemudian diikuti pula dengan pandangan hadapan. Okey, lihat cara ini. Okey, katalah saya ambil, oleh kerana bentuk tak sekata ni, saya ambil yang ni, yang panjang ni lah sebagai panduan. Dan daripada titik G, apa yang perlu saya buat adalah, saya lukiskan garisan lurus G ni, lurus kata G sehingga sini. Dapat garisan tu. Dan kemudian, andai kata ini adalah garis tegak yang merata, yang ini selari dengan yang di panjang ni, maka saya lukiskan satu garisan, saya extendkan garisan bawah ni ke bawah sehingga bertemu dengan garisan yang baru kita bina tadi daripada G yang mendatar. Okey. Dapat ni. Kita dapat ni. Dan katalah jarak daripada titik yang baru ni, ke bahagian asal tapak silinder belakang, katakan B. Jarak ni katakan B. Jarak ni B. Kemudian
Juga di bahagian atas, kita perhatikan bahagian atas ni, pelan-pelan ni, juga tak sekata, maka kita sekatakan jadikan dia persegi. So, contoh-contoh, saya ambil ini, katakan. Kemudian, sekali lagi, kaedah yang sama, saya sambungkan bahagian tapak piramid ni, yang belah kiri, hingga menyentuh gagasan yang berbeza tadi. So, katalah jarak ini adalah A. Ini jarak dia A. Ini jarak B, jarak A. So, kita dah siap untuk penjarakan ini. Kaedah yang sama juga kita boleh gunakan pada objek yang berada pada pandangan hadapan objek atas kata ni. Iaitu, kita ambil daripada tapak dia ni, tapak objek, kiri dan kanan, mula dari kiri ni naik ke atas, dan juga kanan, naik ke atas. Kemudian kita sambung dari puncak ni, lurus, ke kiri, ke garis kiri yang baru dibina dan garis kanan yang baru dibina. So, kita lukiskan. Okay. So, dapat bentuk ni. So, kedua-dua objek pelan dan hadapan, kita nampak bentuknya dia persegi. Persegi. Okay. So, itu langkah satu dan langkah kedua. Seterusnya, terlihat pula kali ini, maka kita mulakan gunakan jangka lukis tu, jangka lukis, kita ambil seluruh jarak-jarak yang ada di sini untuk jadikan panduan. Mula-mula kita andaikan bahawa titik G ni adalah titik yang berada di asalan asometrik. So, kita benda dulu garis asometrik di tepi ni. Paksi-paksi asometrik. Contoh, kata ini dia. Okay. Garis data, kemudian paksi asometrik. Kita benda pada arah Z. Kemudian pada paksi asometrik arah X. Dan paksi asometrik arah Z. Arah Y. So, kita ada 3 paksi. Z, X dan Y. So, titik G tadi, kita anggap berada di tepi sini, G ni. G. So, kita benda dulu guys. G katalah titik ujung ni adalah titik B besar. Titik ujung sebelah sini adalah A besar. Dan of course, kadang-kadang di sini adalah titik F besar. So, G, B, E, F, kita lukis kat sini. Formula G ke B mestilah arah ke X. Pada paksi X. Iaitu pada paksi X asometrik. Ambil jarak G ke B dengan gunakan jangka lukis. Kita tak tahu jarak dia. Kalau macam latihan pertama tadi, dia berikan nilai unit jarak dia kan. So yang tak ada, kita ambil ni kaedah pakai banyak sebelah dia. Ambil daripada lukisan ni G ke B. Dengan tepat. So saya ambil tadi dan lakakan dan tandakan di bahagian paksi X. Iaitu kelebaran ni kelebaran. Kemudian G ke P merupakan dia punya G ke F merupakan dia punya kedalaman objek. So ambil jarak G ke F. G ke F dan kita tandakan di sini. Maka kita ada titik B sini dan titik F di sini. Macam titik A, macam mana dapat titik A ini? So, kita unjurkan garisan sudut 30 darjah daripada F ke arah kiri. Ini unjurkan. Begitu juga unjurkan garis bersudut 30 darjah daripada titik B yang mana dia terlari dengan
paksi Z. Ni. Ni kan paksi Z bawah ni. Ni. Okey kan? So, di sini ujung ni adalah titik A kita. Kebetulan dia sebaris part dengan garisan garisan paksi Y kita kan. Tak apa, biarkan di sini ni A, so kita dapat G, B, A, F. Okey. Dapat selesai. Kita lihat di sini balik. Antara titik B, ataupun titik bucu sebenar bagi objek piramid ni yang dapat ada di sini. So kita ambil daripada titik B, jarak B kecil ni, dan tandakan kat sini. So ambil jarak B, ambil jarak B, ada call masuk, apa? B, tandakan kat sini. Inilah titik B ataupun jarak B kecil kita. Ini jarak ni B. Jarak ni B. Kemudian pertiga A, ambil di sini. Kalau sama tak apa, tapi dalam kes ni tak sama. Ambil jarak A kecil ni. Iaitu daripada titik A. So, pindahkan saja di sini. Sebab dia ada pegang belakang. So, jarak ni sebelah A kecil. Okay. So, dia dapat bahagian bawah ni. Yang G dengan F tak ada masalah. Okay. Selesai yang tu. Okay. Baik. Kemudian, masalah kekal ni nak dapatkan puncak O ni, titik O. O ni, kat mana dia ada ni? Tapi tahu bahawa tinggi G ke garis yang selain dengan O ni adalah di titik H. G ke H adalah E. E kecil ni kan? Maka, kita ambil daripada titik G, B, A dan F ni, lukiskan satu garis lurus tegak dekat atas. Yang selari dengan paksi Y ni. So, contoh daripada F ni, kita naikkan dengan ke atas. Begitu juga dengan daripada B. Dan kita tunjukkan contoh je dulu. B, naikkan ke atas. So, nak dapatkan jarak E. Ambil jarak E di sini. G ke H. Iaitu jarak E. Pada pandangan hadapan ni ambil. Kuncikan. Maka seterusnya apa buat? Tanda di titik F ni. B tanda pun boleh, tapi sebenarnya sama je pun, kan? Selari. So, tanda pun boleh juga. Kata tanda boleh, tak ada masalah. Maka kita sambungkan garis yang apa ni, yang daripada tandaan yang kita buat tadi tu, tandakan kedua-dua ni. Masih lagi tak jelas di mana puncak dia, kan? Puncak dia tak tahu di mana. Betul tak? Tak dapat juga. So, tak boleh lakukan ni. Apa yang perlu kita buat, kita tahu daripada G ke puncak pada dasar pandangan pelan ni, berjarak C ni. Ni berjarak C. So, apa nak buat? Kita ambil jarak C. Okay. Ambil jarak C pandangan pelan. Kemudian, pindahkan jarak C ni, tempat dia G, pindahkan ke pandangan lukisan isometrik. Di sini C kita. Kemudian, kita naikkan C kita ke atas. Alihkan alat dulu. C ke atas. Sekali lagi, ambil jarak E tadi. Jarak E tadi ni. Mana sama dengan ni kan? E ni sama dengan ni. Ambil jarak C. Tandakan titik C. Titik C. Mana C ada sampai kat sini. Tak cukup lagi. Maka saya tambah lagi satu C ni tadi. Sebab dia sama ni. Ujung ni. Tepi C ni. Tambah di sini. Ujung ni. Sini. Dan naikkan sekali lagi ke atas. Dan oleh kerana dia selari ni, maka lukiskan garisan ni hingga menyentuh garisan yang kita bina tadi.
tegak. Maknanya mesti ada somewhere kat sini lah kita punya titik O ni. Antara ni. Dan antara ni. Mesti ada kat situ titik O kita. So, macam dapat dia? Tengok dia bagi jarak D. Sini bawah tapak D. So tapak ni D. So kita ambil jarak D. Ambil jarak D. Kemudian tandakan kat sini. Nak tanda belakang pun boleh juga. Tapi tak perlu. Cukup tempatnya D. Ni titik C tadi. Ni titik D kita. Ada pun jarak kecil. So kita gerakkan dia. Lukiskan lukisan terus. D menyentuh ke bahagian belakang. Naikkan kedua-duanya sekali. Ketinggian dia. Naikkan. Depan dan belakang. Okay. Sekali lagi, ambil jarak E, ketinggian E tu. Ini sama tadi kan, asalnya. Jarak E tu. Ambil sini pun boleh, pindahkan. Tanda di sini. Sini ada, dan juga di belakang ni. Ada dua tempat. Maka, kita sambungkan kedua-duanya. Maka dapatlah persilangannya di sini. Inilah titik O. Maaf. Bukan di sini. Maaf. Salah. Salah. Bukan di sini. Maaf je. Maafkan saya. Titik O dia adalah garis ni dengan garis ni. Sinilah titik O kita. Titik O. Dah siap ni. Barulah kita boleh gelapkan ataupun lukis lukisan objek. Mula-mula sekali, of course lah kita akan lukis tapak dia. Tapaknya titik G ke titik B kecil ni kan. Gelapkan dia. Gunakan pembaris. Kemudian, bahagian belakang jangan dahulu. Kemudian, sebab apa dia ada bahagian terlindung. Tapi yang kita tahu bahawa B ni akan pergi ke puncak O kan. So ni B kecil ke O. Sambungkan. C ke O. Kemudian O ni ke A kecil ni. Bahagian dalam ni. O ke A kecil tadi. Cuba lihat, perhatikan. Jangan lukis dulu, tengok. Ukir dengan pensel je boleh. Pensel yang ni pensel binaan. Sebab nanti dia ada kawasan terlindung. Tak nampak. Kemudian G ke O. G ke O. G ke O. Ini lukis. Lukisan objek. Dan kemudian F ke O. F ke O. Nampak? Maknanya garisan yang belakang ni terlindung, tak nampak. So tak payah gelapkan. Hanya bahagian depan ni. Dan akhir kali sambungkan G ke F dengan garisan objek. Maka inilah bentuk objek yang terhasil. Dengan menggunakan kaedah kerangka. Baik, kalau ada soalan, silakan. Tak ada? Okey, baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.